wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tuan-tuan sidang hadirin, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi tuan-tuan dalam kuliah Jumaat kita, sementara menantikan masuknya waktu solat fardu Jumaat. Barangkali ini kuliah Jumaat yang pertama selepas daripada PKP ini sejak beberapa bulan tuan-tuan. Ya, alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam solat Jumaat selepas beberapa bulan ni tuan-tuan ya. Disebabkan oleh COVID-19. Jadi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, marilah kita renung tuan-tuan apa yang kita dapat semasa proses PKP yang telah lalu. Susah, senang dan sebagainya, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita dapat? Jadi merenung dalam diri itu teramatlah besar pengertiannya tuan-tuan daripada apa yang kita rasai daripada yang sekeliling kita. Barangkali kat situ mendidik kita menjadi orang yang sabar. Barangkali PKP itu mendidik kita menjadi orang yang tawaduk, orang yang bersyukur. Jadi sesuatu itu tentu ada kebaikannya untuk kita tuan-tuan, yang kadang-kadang manusia tak perasan. Memanglah PKP ini, COVID-19 ini memberikan kesan yang besar dalam kehidupan kita, ekonomi, sosial, malah ibadah kita juga kadang-kadang terganggu, menjadi susah, adanya penjarakan dan sebagainya. Tetapi apa pengertian yang lebih besar itu kepada manusia tuan-tuan? Jadi itu kadang-kadang yang manusia itu tidak dapat nak mencapai tahap itu. Jadi kalau kita renung sebenarnya apa yang kita dapat daripada PKP ini tuan-tuan, masya-Allah. Jadi sambunglah kita tuan-tuan daripada kitab Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bab yang kelima, masuk bab yang baru, iaitu bab zuhud. Ibnul Qayyim menyatakan bahawa apa yang diartikan sebagai zuhud, ni kalau kita tengok zuhud ni tuan-tuan, maklum kalau terlintas dalam fikiran kita maksud zuhud, tentulah kita bayangkan bahawa zuhud ini meninggalkan dunia, buang semuanya dunia yang bersifat kebendaan, yang bersifat duniawi. Jadi apakah sebenarnya itu zuhud? Terjumpa kawan kita tuan-tuan, baju lebih kurang, keadaannya tak terurus, kita tanya dia, kenapa kau jadi macam ni? Ni zuhud. Apakah itu sebenarnya zuhud? Jadi kita kena betulkan konsep ni tuan-tuan. Dia kalau pengertian kepada sesuatu makna itu kita tak faham, maka kita akan salah konsep. Bila kita salah konsep, salah pemikiran, maka perbuatan dan tindakan kita juga salah. Itu pentingnya. Sebab itu tuan-tuan, perasan ataupun tidak, apa-apa juga istilah, terutamanya dalam fiqh, dia mesti ada, kalau yang namanya dalam kitab itu dia akan sebut lughatan wastilahan. Kalau orang belajar fiqh itu dari segi bahasa dan dari segi istilah, dia mesti akan ada. Misalnya solat,
Salat dari segi bahasanya lughatan ad-doa, iaitu doa. Dari segi istilahnya itu yang kita tengok, perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ada perbuatan yang tertentu dan bacaan-bacaan yang tertentu, itu istilah. Semua perkara, tuan-tuan. Ya? Jadi sebab itu pengertian kepada sesuatu itu amat penting supaya kita tidak salah faham. Jadi kalau disebut zuhud ini, tuan-tuan, ya, adalah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi dan dimiliki oleh sekalian orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu mesti ada sifat zuhud dalam diri dia. Jadi lalu apa itu zuhud? Ya? Kata Imam Ibnul Qayyim bahawa zuhud itu adalah membebaskan hati daripada belenggu dunia. Seorang yang zuhud akan berupaya untuk meraih darjat-darjat akhirat. Kerana itu para ulama salaf, contoh Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad, Waqi' dan yang lain-lainnya, menulis buku yang khusus tentang zuhud. Dan zuhud ini rapat dengan 6 perkara yang menjadi titik tolak zuhud seseorang. Zuhud ini bukan harta semata-mata, tuan-tuan, bukan bersifat duniawi, tapi ada 6 perkara yang berkaitan dengan zuhud. Yang pertama hartanya, yang kedua penampilannya, yang ketiga kepimpinannya, cara dia membawa dirinya, yang ketiga kemanusiaannya, dan yang kelima jiwanya, dan yang keenam selain daripada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nampak zuhud itu bukannya semata-mata harta. Penampilannya bagaimana? Jumpa dengan orang senyum ke tidak? Kerana senyum itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tuan-tuan, ya. Lalu kepimpinannya macam mana? Bagaimana dia membawa dirinya dan ahli keluarganya, kan? Barangkali dirinya zuhud, ya, tidak ada bersifat keduniaan, ya, untuk dirinya, ya. Dia tidak bermewah-mewah untuk dirinya, tapi bagaimana dengan ahli keluarganya, ya, ya. Begitu juga dengan manusia yang ada di sekelilingnya, ya. Baik, zuhud ini bukan bererti menolak kekuasaan ataupun jawatan. Zuhud ini bukan dia menolak tanggungjawab. Itu satu. Zuhud ini bukan dia menolak tanggungjawab. Sebab itu kita jumpa para nabi yang menjadi raja, tuan-tuan. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, ya, anak beranak ni, ya, menyandang jawatan Nabi. Pada waktu yang sama mereka adalah raja. Jadi apakah orang yang menjadi raja itu tidak boleh zuhud? Orang yang ada jawatan yang besar, yang menjadi pemimpin kepada masyarakat, dia tidak boleh zuhud. Jadi itulah sebab itu konsep zuhud ini perlu diberi, perlu kita faham supaya kita tidak salah faham, tuan-tuan, ya. Jadi tapi kedua-duanya dianggap orang yang paling zuhud di zamannya. Dua orang, ya. Masya Allah, dua manusia yang menyandang jawatan Nabi pada waktu yang sama, menyandang jawatan raja, adalah orang yang paling zuhud di zamannya, sedangkan mereka itu kaya raya, menjadi penguasa. Tambah lagi satu disebut dalam kitab ni, isterinya pula ramai. Tuan-tuan, jadi pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat menandingi mereka. Tak ada siapa yang boleh lawan, ya. Nabi Sulaiman yang menjadi pekerjanya bukan hanya semata-mata manusia, jin dan syaitan.
kerja dengan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurniakan kerajaan yang tidak pernah akan dikurniakan oleh orang yang selepasnya. Mulkan la yanbaghi min ba'di. Tak ada dah orang yang akan dapat kerajaan macam kerajaan aku, tuan-tuan. Masya-Allah. Semua tunduk kepadanya. Jin, syaitan, apa lagi? Haiwan. Sebab itu Nabi Sulaiman ini diberikan satu anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh pula bercakap dengan haiwan. Memang tidak akan ada raja lah selepas daripada Nabi Sulaiman yang macam tu, tuan-tuan. Raja siapa yang paling besar? Maharaja mana yang paling besar? Dia tidak boleh memerintah jin dan syaitan sampai sekarang. Siapa yang paling hebat? Kublai Khan, Genghis Khan? Tak ada yang boleh memerintah syaitan, tuan-tuan. Kecuali Nabi Sulaiman. Masya Allah. Tapi baginda adalah orang yang paling zuhud di zamannya. Begitu juga Nabi SAW. Nabi SAW zuhud. Tapi Nabi seperti manusia biasa, berkahwin, makan, minum, malah mempunyai isteri yang ramai, 9 orang. Begitu juga dengan para sahabat. Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, orang yang zuhud tapi saudagar yang kaya raya. Zubair ibn Awam, Utsman ibn Affan, zuhud tapi hartanya melimpah. Walaupun mereka zuhud, tapi mereka mempunyai harta yang banyak yang diinfakkan pada jalan Allah. Itu satulah beza tu, tuan-tuan. Kita nak infak apa? Kadang-kadang manusia kita seperti kita tak ada harta. Ada beza dengan para sahabat, zuhud tapi hartanya banyak lalu diinfakkan pada jalan Allah. Kita ni pula silap, bila kerja bersungguh-sungguh mengumpulkan harta, dia kata duniawi. Lalu macam mana kita nak menginfakkan harta kalau kita bekerja sungguh-sungguh, orang kata kita duniawi? Ini konsep yang salah. Baik, zuhud. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, zuhud ini pertama, zuhud fardu ain. Mesti ada zuhud. Zuhud daripada sekalian yang haram. Ini mesti. Semua orang kena ada. Maknanya menjauhkan diri, meninggalkan sekalian yang haram. Itu kata Imam Ibn Al-Qayyim yang pertama. Maknanya yang haram ini tak masuk dalam pemikiran kita. Awal-awal tolak dah. Yang kedua, kata Imam Ibn Al-Qayyim, zuhud ini daripada sekalian yang syubhah. Syubhah ini sesuatu yang kita pun tak pasti. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal tu jelas, yang haram pun jelas, yang tak jelas tu syubhah. Kita pun tak pasti halal ke haram ke. Jadi apa yang terbaik, tinggalkan. Tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram satu tadi, tinggalkan yang tak jelas ni, yang syubhah ni, tuan-tuan. Misalnya makanan, kita pun tak tahu ni halal ke haram, tak pasti, kan? Jadi terlebih baik kita tinggalkan. Terutamanya makanan-makanan yang dipack, kan, yang dah dibungkus, dipack itu, dan tak ada label halal, kita pun tak pasti. Lalu apa yang lebih baik? Kalau kita rasa ragu-ragu, tinggalkan. Dan jangan kita dah makan. Banyak orang dah makan baru dia tengok label tu, tak ada label halal, baru dia tanya, ini halal ke haram? Dia dah makan dah. Sepatutnya sebelum makan tu tengok dulu halal ke haram. Tak kira lah, tuan-tuan, makanan yang dibungkus kedai, apa-apa juga, yang nak masuk dalam perut kita mesti diberikan perhatian. Mesti diberikan perhatian. Baik, yang itu. Dan yang ketiga, zuhud
daripada sekalian perkara yang halal. Maksudnya apa? Tidak berlebih-lebihan, walaupun perkara dan benda itu adalah halal. Dia halal, jangan berlebih-lebih. Tidak terlalu penting, yakni meninggalkan perkara-perkara yang tak penting walaupun dia itu halal. Perkataan, pandangan, pertanyaan, semua sekalian urusan manusia yang dianggap tidak penting, tidak perlu. Jadi sepatutnya dalam Islam ini mana yang perlu saja, yang tak perlu tinggalkan, ya. Jangan berlebih-lebih. Maka bila terlebih itu, maka itulah dia nafsu, yang mendapat kerendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah An-Nisa, maka katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini untuk mendapatkan pahala turut serta berperang, dan kamu tidak akan dizalimi walau sedikit pun. Jadi kesenangan kat dunia ni hanya sedikit. Dunia ni bukan tempat tinggal, tuan-tuan. Kena ingat, tempat nak meninggal. Dunia ni bukan tempat tinggal, tempat yang nak ditinggalkan. Tempat kita meninggal dan tempat untuk ditinggalkan. Jadi bukan kekal abadi. Ini banyak orang tak faham. Hampir-hampir dia tak ingat dia nak mati. Sebab itu dia terlupa solat, tertinggal solat, tak ambil hirau pun pasal solat. Macam Jumaat ni dah buka dah tuan-tuan. Dulu waktu PKP yang ketat itu tuan-tuan, yang pertama seminggu dua tak solat Jumaat, kecoh nak sembahyang Jumaat. Maka bila dah dibuka masjid ni, kan, alhamdulillah ramai tuan-tuan. Ada masjid yang dah buka pun orang tak datang juga. Masa tak buka dulu, Masya Allah, punya komplain, kan, nak suruh buka juga masjid, Masya Allah. Tapi bila dah buka, tak datang juga, tuan-tuan. Itulah sifat manusia. Itulah sifat manusia. Jadi orang yang benar-benar ahli masjid, bila dah buka ini, maka dia bersungguh-sungguh datang. Sebab dah berapa bulan tak datang masjid, kan, tak berjamaah. Kepada orang yang biasa, buka ke tak buka ke, Jumaat ke tak Jumaat ke, sama je ustaz. Kalau orang ada perasaan macam tu, tak tahulah nak diletakkan iman kita tu bagaimana, tuan-tuan. Baik. Jadi dunia ni hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi walau sedikit pun. Jadi dunia ini untuk mencari takwa. Di akhirat nanti Allah Ta'ala tidak akan menzalimi manusia walau sedikit pun. Amalnya yang masih ada tinggal sikit pun Allah Ta'ala tetap akan nilai, dan manusia tidak akan dizalimi. Yang baik tetap akan dibalas baik, yang buruk tetap akan dibalas buruk. Dan dalam ayat surah Yunus, ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala menyebut, maksudnya sesungguhnya perumpamaan hidup dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan daripada langit, lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi yang subur kerana air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan haiwan, sehingga kan apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya menyangka bahawa mereka pasti menguasai memetik hasilnya, maka datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh semalam. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Hidup kat dunia ni, kata Allah Subhanahu wa taala,
Kata Allah Subhanahu wa taala, macam air hujan yang turun, lalu tumbuhlah pokok-pokok, tanam-tanaman. Ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan haiwan. Lalu manusia menyangka bahawa mereka akan menuai. Bila hujan turun, tanaman jadi subur, tanah pun baik, elok untuk tanaman. Lalu tanamannya berbuah, dan dia menyangka besok bila nak tuai ni, besok malam tanamannya musnah. Begitu cepat nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jadi dengan dia? Lalu apa jadi dengan manusia? Tuan-tuan, tinggal besok lagi nak tuai, malam ni habis. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, seperti dia belum pernah tumbuh pun, padahal dia jaga dah. Itulah kehidupan dunia, tuan-tuan. Yang kita menyangka kita dapat mengambil hasilnya, tapi belum tentu. Itu dunia yang belum pasti. Yang dah pasti hari kiamat. Yang dah pasti kematian kita, tu pasti. Jadi manusia ni kadang-kadang silap. Dia mencari dunia bersungguh-sungguh. Memanglah tak salah, tuan-tuan, tapi dunia ni tetap akan ditinggalkan. Yang akhir, yang kekal akhirat. Tu yang dilupakan. Bukan dilupakan, tuan-tuan, ya. Dia tak lupa, tuan-tuan, kadang-kadang dia terlupa. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan, gurau senda, perhiasan. Kamu berbangga-bangga, berlumba-lumba dengan kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning lalu hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang pedih dan keampunan daripada Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Illa mata'ul ghurur. Dunia ni kesenangannya palsu, tidak kekal abadi. Kita nikmatilah sekadarnya. Makan, nikmatilah makanan itu sekadarnya, tuan, ya. Jangan beria-ria sangat makan, sebab dia tidak kekal abadi, lalu akan tetap dibuang juga. Bila dah dibuang, tuan-tuan, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu. Tak ada nilai di sisi kita, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ini dunia ini manusia banyak bermain-main, betul? La'ibu wa lahun, banyak main. Dunia ini manusia banyak gurau senda. Banyak gurau senda, tuan-tuan. Kita banyak main, kita banyak gurau senda. Bila masa kita serius, tuan-tuan? Betul-betul tumpukan perhatian. Solatnya, tuan-tuan. Solat kita tengok orang solat, tuan-tuan, dia tak bergerak, tuan-tuan. Tapi kena satu lagi, kena faham, tuan-tuan. Seriusnya dalam solat itu bukan semata-mata badannya tu. Betul rukuk sujudnya. Satu lagi nak kena ambil perhatian, hatinya. Hatinya ke mana? Memang pergerakannya betul. Tu nak kena jaga pula, tuan-tuan, ya. Hati pula. Baik. Dunia ni banyak main. Lepas tu banyak gurau senda. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala sebut lagi apa? Dunia ni perhiasan. Manusia suka kepada perhiasan. Pakailah, tuan-tuan, pakai. Mana yang boleh dipakai? Orang nak datang solat, pakai cantik-cantik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Nak pergi solat pakai cantik-cantik. Nak pergi sembahyang, nak pergi masjid ni pakai yang cantik-cantik. Jangan pakai lebih kurang. Barulah ada perhiasan, barulah ada nilai perhiasan tu, kan? Pakai baju mahal-mahal bagaimana? Nak pergi masjid, masya-Allah. Betul. Sebab apa? Allah Ta'ala suruh. Pakailah semua yang cantik-cantik. Yang mahal-mahal nak pergi solat, tak apa. Kain pelekat mahal, baju mahal, sampin mahal, tak apa. Sebab apa? Nak pergi masjid. Cuma satu yang mahal jangan dibawa, tuan-tuan,
Satu, nak pergi masjid ni kasut jangan mahal tuan-tuan, hilang sekarang. Itu je. Ya. Tak kira lah masjid kecil, masjid besar tuan-tuan ya, belum tentu selamat. Tapi harap-harap kasut kita selamatlah hari ni tuan-tuan ya. Baik. Apa lagi? Dunia ni kata Allah Ta'ala, kamu berbangga-bangga di antara kamu. Betul? Dunia ni lah manusia berbangga-bangga. Dengan apa yang ada? Manusia bangga dengan dunia ni, dengan jawatan, pangkat, darjat, keturunan, apa lagi? Harta. Semualah manusia tetap akan berbangga-bangga. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang manusia berlumba-lumba. Manusia berlumba-lumba. Ya, berlumba-lumba apa? Dia tak boleh tengok jiran dia lebih daripada dia. Itu yang selalu saya sebut tuan-tuan. Ya. Jiran beli TV, dia pening kepala. Jirannya tukar langsir baru, kan, dia demam. Jiran beli kereta baru, dia pengsan. Apa pasal? Sebab apa dia? Manusia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Lepas tu dia akan fikir, macam mana aku nak lawan dengan jiran aku supaya sama standardnya. Itu dah manusia. Kalau bab dunia ni, manusia tetap akan berlumba-lumba. Berapa ramai manusia yang berlumba-lumba beramal ibadat. Tak boleh tengok jiran aku. Tiap-tiap waktu pergi masjid, macam mana aku nak jadi macam dia? Jarang dapat macam tu. Tengok jiran ni, Masya Allah, Isnin Khamis puasa, macam mana aku nak jadi macam dia? Jarang tuan-tuan. Kan? Itu payahnya orang kita ni. Bila tengok jiran dia hari-hari pergi masjid, dia bukan nak tiru, dia kutuk ada. Tu nak nunjuk-nunjuk lah tu. Pula dah. Payah tuan-tuan. Itu Allah Ta'ala sebut dah, manusia tetap akan berlumba-lumba dengan benda dunia ni. Satu lagi Allah Ta'ala siapa dia? Berlumba-lumba kamu dengan kekayaan dan keturunan. Betul? Jadi semua ni Allah Ta'ala ada sebut dah. Jadi inilah yang patutnya ditinggalkan kalau kita nak menjadi orang yang zuhud. Bukan berlumba-lumba soal dunia, berlumba-lumba soal kebaikan. Baik. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, dan dijadikan terasa pandangan manusia cinta kepada apa yang diinginkan. Manusia ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cantik pada pandangan manusia dan cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa daripada perempuan, pasangan, anak-anak, harta benda yang terkumpul, daripada emas dan perak, kuda, haiwan ternakan, serta sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Baik. Allah Ta'ala sebut apa di sini? Manusia suka kepada apa? Pasangan. Laki kepada perempuan, perempuan kepada laki. Itu maklum, kan? Cuma satu hari ni kena betulkan juga, salah ni. Yang LGBT ni, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ni yang tak masuk, ni yang salah perkiraan tuan-tuan. Tidak normal, kan? Luar tabi'i. Tapi ini yang mula menjadi gejala tuan-tuan. Apa lagi? Manusia sayang kepada apa? Anak-anak. Berbangga-bangga dengan anak dia. Pendidikannya, pekerjaan anaknya, selalu diceritakan, anak aku begini. Kalau anak dia bangga dengan keturunannya, kalau yang anak dia bangga dengan bapa dan keturunannya, keturunan aku begini. Tapi kata pepatah Arab apa? Laisal fata man qala kana abi, walakin al fata man qala ha anadha. Seorang lelaki itu tidak dikatakan dia itu, bukanlah seorang lelaki itu yang suka menceritakan keturunannya di atas. Ini kata pepatah Arab lah tuan-tuan, ini bukan hadis tuan-tuan, pepatah Arab. Tapi seorang lelaki itu apa dia? Ini aku ini bukan keturunan, bukan bapa aku, bukan datuk nenek moyang aku punya kehebatan, aku ni pun juga hebat. Tu baru betul lelaki tuan-tuan, bukan yang suka menceritakan apa yang di atas, tapi diri dia sendiri hebat. Tuan-tuan ya. Manusia bangga dengan anak-anak kan? Betul. Kemudian apa dia? Manusia berbangga dengan apa? Harta bendanya yang dikumpulkan daripada emas dan perak. Betul?
Berapa banyak dia simpan. Dia berbangga. Lagu manusia berbangga dengan apa? Kuda-kuda pilihan. Dulu kuda lah tuan-tuan. Sekarang tak kuda lah. Kereta apa kau pakai? Dia akan nilai itu. Betul tuan-tuan. Dia akan nilai itu. Ni manusia menilai. Bukan kadang manusia menilai, penceramah yang nak datang pun dinilai. Allah, ustaz ni naik motor cabuk aja. Allah. Dah. Kan? Kalau ustaz tu datang naik motor cabuk, dia kata pula, Allah, ustaz ni naik motor cabuk aja. Baik, kalau ustaz tu naik kereta mewah, ustaz ni duniawi pula dah. Lalu mana nak pakai tuan-tuan? Tuan-tuan fikir, nak pakai apa? Kalau naik motor cabuk, dia kata, naik kereta mahal pun dia kata. Kalau jalan kaki, teruk lagi ustaz ni. Jalan kaki je. Macam tuan-tuan. Itulah dia penilaian manusia. Dah tuan-tuan kan? Sama lah macam cerita Luqman Al-Hakim. Kalau ikut cakap manusia ni, habis tuan-tuan. Jalan dengan anak dia. Dia naik keldai, anak jalan. Orang kata apa? Teruk punya bapa. Anak suruh jalan, naik ke atas. Okey, kita tukar. Bapak jalan, anak pula duduk atas keldai. Orang kata apa? Tak guna punya anak, bapak dia suruh jalan. Baik. Dua-dua jalan. Bodoh punya orang, dia kata. Ada kenderaan tak nak naik. Okey. Apa lagi? Dua-dua naik atas keldai. Ni zalim punya orang. Dua orang naik atas keldai. Betul tuan-tuan? Itu kalau kita dengar cakap orang, semua tak betul. Buatlah apa yang dirasakan betul dari segi syarak. Buat aja. Jangan dengar cakap orang. Baik. Manusia suka apa? Allah Ta'ala sebut kuda pilihan. Kenderaan. Manusia berbangga dengan kenderaan yang ada. Manusia boleh berhabis-habisan untuk apa tuan-tuan? Untuk kenderaannya. Ni manusia ni tuan-tuan ni, adat. Lepas tu apa dia? Manusia suka kepada harta haiwan ternakan. Harta lah ni, haiwan ternakan dan sawah ladang. Adat dah tu. Kan? Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah Taala sebut apa? Itulah dia kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat yang kembali yang baik. Jadi kalau kita tengok yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu kesenangan dunia. Yang semua diberikan kadang-kadang kepada manusia. Ya, kalau kita nak tafsirkan kesenangan dunia ni tuan-tuan, kadang-kadang itulah sebenarnya modal. Modal nak buat amal ibadat. Apa dia? Anak-anak modal lah tu. Dapat anak soleh, alhamdulillah. Awaladun salih yad'ulah. Anak ni dapatlah, doakan aku. Tu. Jadikan anak yang soleh tuan-tuan ni. Jadi anak, dapat anak, didik jadi anak yang soleh. Itu konsepnya. Jadi orang kita ni lain pula dia fikir ni. Dapat anak, semua sekolahkan agama. Bukan tuan-tuan. Konsepnya dapat anak yang soleh. Bukan dapat anak semua hantar sekolah agama, semua hantar tahfiz. Bukan itu semata-mata. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut anak yang soleh, bukan anak yang sekolah agama. Faham tuan-tuan? Tak kira lah dia sekolah agama ke tak sekolah agama ke, tapi anak soleh. Kemudian apa lagi yang Allah Ta'ala sebut itu ni tadi? Harta benda. Lalu bagaimana nak menjadikan harta benda kita tadi itu sebagai kekal abadi di hari kiamat? Sebab itu ada sedekahnya, ada wakafnya, segala macam. Apa lagi? Emas dan perak. Ni kalau dikumpulkan emas dan perak, apa dibayar zakatnya? Bayar tak zakat? Orang kita ni kadang bayar zakat fitrah tu tuan-tuan. Zakat harta. Berapa ramai yang kira hartanya berapa? Sebelum nak bayar zakat, dia kena kira dulu harta. Masalahnya orang kita harta dia pun tak tahu kat mana, berapa nilainya, apakah dia patut dikeluarkan zakat ataupun tidak. Itu satu lagi. Zakat fitrah semua orang bayar tuan-tuan. Yang harta ni, sahamnya, simpanannya, rumah sewanya, ladangnya, semua macam-macam lah harta kan. Kira tak kira? Okey.
Ustaz, saya ni tak ada harta. Betul ke tak ada harta? Dah kira dah. Simpanan. Zakat simpanan, tuan-tuan. Okey. Yang pendapatannya banyak, zakat pendapatan. Ada tu. Kira tak kira? Bukan semata-mata zakat fitrah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa ni? Kuda, haiwan ternakan, sawah, ladang. Ni macam mana? Banyak sangat kenderaan kan? Tak terpakai. Jangan sampai besok Allah Ta'ala tanya, membazir. Bila membazir, saudara syaitan. Sudah, tuan-tuan. Sebab masuk dalam bab membazir. Baik, sawah, ladang dan sebagainya. Apakah dia pernah terfikir untuk mewakafkan sesuatu pada jalan Allah? Kan? Apakah dia pernah berfikir dengan harta yang banyak dia akan mewakafkannya pada jalan Allah? Jadi semuanya itu adalah modal kalau kita faham, tuan-tuan. Dan kemudian Imam Ibnu Qayyim lagi menyebut apa dia? Menyatakan bahawa Al-Quran sentiasa menyuruh manusia bersifat zuhud dengan dunia. Ya. Dan Al-Quran mengandungi banyak ayat yang menganjurkan supaya beramal demi akhirat. Jadi sifat orang berzuhud ini adalah orang yang beramal. Ya. Dan selalulah Al-Quran ini kalau kita baca, kita lihat dia menyebut bahawa dunia ini tidak kekal. Yang kekal adalah hari kiamat, hari akhirat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, orang kita panggil Imam Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahawa zuhud ini ada 3. Pertama, meninggalkan yang haram. Ini dia panggil zuhud orang awam. Tinggalkan yang haram. Kita ni orang awam, tuan-tuan. Yang haram ni jaga. Kalau yang haram pun dia tak jaga, tak ada dah. Kalau yang haram pun dia belasah juga, tibai juga, tak adalah dia zuhud dalam hidup. Sebab yang kedua, meninggalkan yang berlebih-lebihan daripada yang halal. Halal pun dia tidak berlebih-lebihan. Boleh makan, boleh minum, boleh menikmati sebab dia halal. Tapi berapa yang patut diambil? Macam orang buka puasa lah, tuan-tuan. Macam orang buka puasa kan sehari tak makan. Bila sampai waktu yang buka, dia pun rasa macam-macam nak makan. Halal kan nak makan. Bila dah masuk waktu maghrib, halal lah nak makan. Dah habis dah waktu puasa. Kat situlah datang zuhud tu. Apa yang dia makan? Berapa yang dia makan? Yang tu datang zuhudnya. Aku nak makan apa? Kan? Apakah berbuka puasa itu nak balas dendam sebab sehari dah tak makan? Yang tu datang konsep zuhud tu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling besar, di atas yang paling besar sekali, iaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat memalingkan diri daripada mengingati Allah. Inilah zuhud orang-orang yang mengenali Allah. Orang-orang yang kenal kepada Allah, dia akan meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang meninggalkan dia daripada mengingati Allah. Macam-macam lah, tuan-tuan ya. Kita ni masih kat masjid ni, alhamdulillah masih ingat Tuhan, tuan-tuan ya. Masih ingat Tuhan ya. Duduk dalam masjid ni bagus kan, tuan-tuan kan, masya-Allah. Duduk iktikaf, zikir, wirid, dengar kuliah, ingat Tuhan ya, tuan-tuan. Kan? Kita keluar je sekarang, tuan-tuan ya. Lepas Jumaat ni keluar, tuan-tuan, kita keluar je. Lepas ni, tuan-tuan, lepas Jumaat kan, Tuhan pun tak ingat, tuan-tuan. Betul. Kadang Tuhan ni pun terlupa. Betul. Baru sembahyang Jumaat, dia keluar sampai tangga masjid, tuan-tuan, selipar dia tak ada, dia pun tak ingat Tuhan. Dia pun belasahlah selipar kasut orang, tuan-tuan. Itulah dia. Baru je sembahyang, keluar je bangunan masjid, Tuhan pun dah tak ingat. Kan? Itu yang payah hanya manusia ni. Yang payah hanya manusia ini tentang nak mengingati Allah.
Banyak lagi tuan-tuan perkara yang melalaikan manusia. Tak ingat main, tak ingat nak solat, kerja tak ingat nak solat, mesyuarat sampai terlupa solat ataupun lewat. Itu pun dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu para sahabat akan dunia ini sebenarnya tidak ada nilai. Dunia ini sebenarnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun sebelahnya sayap nyamuk. Tuan-tuan. Saya nak habiskan hadis ini tuan-tuan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sebagai dutanya di dunia ini, maka dia pun melihat apa yang kamu lakukan. Kerana itu kata Nabi SAW, takutlah akan dunia. Allah Ta'ala, Nabi sebut dunia ni memang sedap, tapi hati-hati, lihatlah, sebab kamu sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ya, barangkali cukup sekadar dari situ. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.